Untuk kedudukan dy dt ini ataupun y prime ni, y prime t ni, kita akan gantikan dia dengan formula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya akan kongsikan video berkaitan dengan topik yang keempat yang terdapat dalam Electrical Engineering Mathematics, iaitu Laplace Transform. Okey. Dan pada kali ini saya akan bawakan contoh-contoh penyelesaian yang berkaitan dengan 4.3, iaitu Apply Inverse Laplace Transform. 4.3.2 Solve differential equation using Laplace transform. Dalam contoh yang pertama ni, solve the differential equation dy dt plus 3y equal to e power of negative 40 given that y0 equal to 0. Okey, kita diberi persamaan ini. Okey, ini equation yang diberikan di dalam soalan, dan y kosong diberikan kepada kita sama dengan kosong. Okey, kita akan lihat satu persatu kaedah penyelesaian soalan ini. Okey, pertama sekali, ini adalah soalan yang diberi dan maklumat yang diberikan di dalam soalan, iaitu y kosong kita adalah kosong. Okey, seterusnya from the formula. Okey, di dalam penyelesaian solve differential equation using Laplace transform, ini kita akan menggunakan, kita akan lihat, di dalam soalan tersebut diberikan kepada kita perbezaan kali keberapa. Adakah dia first derivative, second derivative, atau selebihnya. Tetapi sebelum itu saya ingatkan bahawa di dalam Electrical Engineering Maths ini, kita akan cover sehingga second derivative sahaja, iaitu first derivative dengan second derivative. Untuk contoh ni adalah contoh berkaitan dengan first derivative. Kita lihat kepada dy dt, iaitu ini adalah pembezaan kali pertama, first derivative. Untuk pembezaan kali kedua, dia akan tulis d2y dt square. Itu contoh-contoh yang selepas ini. Untuk contoh ini, kembali kepada contoh ini, pertama sekali daripada formula yang diberi, iaitu untuk soalan ini kita akan menggunakan, kalau di dalam senarai formula, siapa yang tak ada senarai formula lagi boleh rujuk di WordPress Cikgu Amirul, ciguamirul.wordpress.com. Di situ saya dah letakkan senarai formula yang berkaitan. Kalau kita lihat di senarai formula yang berkaitan dengan Laplace transform, senarai formula nombor 23 ni, untuk first derivative, dy dt ataupun kadang-kadang soalan dy dt ditulis sebagai y prime. Dia memberi maksud yang sama ada ditulis dy dt ataupun y prime. Untuk kedudukan dy dt ini ataupun y prime ni, y prime t ni, kita akan gantikan dia dengan formula ini. Ini adalah kedudukan fs kita kan, fs kita ni ft kan. Pada bahagian fs ni nanti kita akan tuliskan ataupun gantikan dy dt tu dengan s y huruf besar ni, s minus y 0. Itu. Sebab tu kita perhatikan di sini. Kita akan lihat soalan. Untuk bahagian ini kita akan melakukan Laplace transform dia. Ini satu, dan di sini Laplace transform bagi ini. Oleh itu kita akan gantikan untuk bahagian ini. Ft ni kita akan gantikan dengan fs, dia adalah s y s tolak y kosong, ni satu. Kita akan gunakan formula ini. Maksudnya dy dt ataupun y prime kita akan gantikan dengan sys tolak y kosong. Itu satu. Yang kedua, kita lihat kepada tambah 3y ni. Tambah 3y. Tambah 3y, y ni maksudnya y adalah ys. Jadi kita akan gantikan y ni sebagai ys. Jadi apabila kita ganti dengan ys,
Dia akan jadi 3ys, iaitu tambah 3ys. Dan E kuasa negatif 4T ni, dia adalah 1/s tambah 4. Di sini negatif, nampak tak? Negatif. So, di sini adalah positif. Iaitu, itu adalah step yang pertama. Dan seterusnya, kita akan gantikan nilai yang diberikan di dalam soalan, iaitu y0 sama dengan 0. Okey, maksudnya y0 ni kita gantikan dengan 0. Sebab itu, step yang berikutnya, y0 ni adalah 0. S ni kita bawa, okey, tolak 0, tambah 3ys. Okey, ys. Okey, sama dengan 1/s tambah 4. Okey, seterusnya, kita akan melakukan proses yang berikutnya. Tolak 0 jadi 0 kan, sys tambah 3ys sama dengan 1/s tambah 4. Okey, step berikutnya. Lepas tu kita factorize. Okey, factorizekan ini. Okey, maksudnya kita keluarkan ys. Okey, darab dengan s. Di sini ada s kan, kita masukkan di dalam bracket ni, s tambah, okey, tambah 3. Okey, maksudnya kita dah factorizekan di situ, sama dengan 1/s tambah 4. Okey, seterusnya kita bawakan s tambah 3 ni ke sebelah kanan. Okey, bawa sebelah kanan. Apabila kita bawa sebelah kanan, kita akan dapat ys kita sama dengan 1/s tambah 4 darab s tambah 3. Okey, selesai part yang pertama. Seterusnya, apa yang kita lakukan? Menggunakan partial fraction. Okey, partial fraction method. Okey, sebelum ni kita dah belajar partial fraction method. Okey, boleh rujuk pada video-video yang berikutnya. Okey, daripada ys ni kita akan mencari ft. Ft kita berapa sebenarnya? Ft sama dengan berapa? Nak dapatkan ft, sebab tu kita untuk proses yang seterusnya kita, ataupun untuk step yang berikutnya, kita akan menggunakan partial fraction. Okey, ini stepnya. Okey, maksudnya 1/s tambah 4 darab s tambah 3 sama dengan a/s tambah 4 tambah b/s tambah 3. Ini adalah linear factor. Kan, sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan partial fraction yang berkaitan dengan linear factor. Okey, selepas itu, seperti biasa, sebelum ni kita dah bincang. Okey, denominator di sebelah kiri kita akan darabkan dengan numerator di sebelah kanan, a dengan b ni. Okey, maka kita akan dapat, dan di sini saya terus ringkaskan, sebab sebelum ni kita dah belajar kan, so tak detail lah di sini. Jadi a darab s tambah 3. S tambah 4 ni bagaimana? Kita dah masukkan dengan s tambah 4 di sini kan, ni bawa ke atas tadi kan. Okey, dan b pula adalah b darab s tambah 4. Okey, selesai di situ. Jadi seterusnya kita nak mencari nilai a dan b. Berapakah nilai a, berapakah nilai b? Untuk kita membuat penyelesaian yang berikutnya. Okey, di sini kita ada s tambah 4 dan kita s tambah 4 dan kita ada s tambah 3. Kita akan gunakan untuk penyelesaian kita. Yang pertama ni s tambah 4 kita samakan dengan 0. Apabila kita samakan dengan 0 begini, jadi s yang pertama kita adalah negatif 4. Okey. Seterusnya kita masukkan s sama dengan negatif 4 tersebut ke dalam equation kita yang kedua ni. Biasa saya labelkan ni yang pertama, ni yang kedua. Jadi masukkan ke equation ini dan kita dapati 1 sama dengan a darab negatif 4. Okey, kita gantikan s ni dengan negatif 4 tambah 3 tambah b negatif 4 tambah 4. Ini akan jadi kosong kan. Okey, maka kita akan dapat a kita sama dengan negatif 1. Jadi ini dah kosong, jadi negatif 4 tambah 3 negatif 1. Apabila dah dapat a, kita akan cari b. Kita akan menggunakan s tambah 3 ni untuk step berikutnya. Jadi s tambah 3 apabila dia sama kosong, kita akan perolehi s sama dengan negatif 3. Dan negatif 3 ni, s sama dengan negatif 3 ni, kita akan masukkan ke dalam equation yang kedua. Yang sama ni, masuk sini. Okey, di mana apabila kita lakukan step tersebut, 1 sama dengan a darab negatif 3 tambah 3. Okey, di sini kita tahu akan jadi kosong. Tambah b darab negatif 3 tambah 4. Okey, maksudnya b kita sama dengan 1. Kita dah dapat a, kita dah dapat b, kita akan masukkan ke dalam kedua-dua nilai tersebut ke dalam equation yang pertama ini.
Okay, equation yang pertama ni, yang ada A dan B, kita gantikan nilai dia. Okay, seterusnya YS kita adalah sama dengan negatif 1 per S tambah 4 tambah 1 per S tambah 3. Maksudnya kita dah masukkan nilai A, kita dah masukkan nilai B, dan seterusnya kita akan mencari FT kita. FT kita sama dengan negatif. Okay, negatif ni inverse of Laplace transform bagi 1 over S plus 4, dan inverse of Laplace transform bagi 1 per S tambah 3. Maka di sini kita akan gunakan formula yang mana? Okey, Fs di mana S tambah A, betul? Okey, maksudnya kedua-duanya kita akan gunakan formula nombor 5 ni. Okey, untuk penyelesaian. Maka kita akan dapat Ft kita adalah negatif E kuasa negatif 4T. Okey, negatif 4T. Okey, tambah E kuasa negatif 3T. Itu adalah contoh yang pertama untuk solve differential equation using Laplace transform.